Ahli Parlimen Pembangkang mencadangkan Jabatan Komunikasi Komuniti dibubarkan untuk menjimatkan 13 juta ringgit kerana kegagalannya berfungsi memberi penerangan yang baik. Abdul Latif Abdul Rahman, Perikatan Nasional Kuala Kerai berkata, agensi bawah Jabatan Perdana Menteri itu didakwa gagal menerangkan isu berkaitan harga barang dan konflik di Palestin sehingga mencetuskan polemik berterusan. Katanya, oleh itu saya cadangkan JKOM dibubarkan kerana gagal jalan tugas dengan sempurna serta tidak berfungsi dengan baik. Tidak bantu tarik sokongan kepada kerajaan dan bukan sebagai jabatan propaganda diharapkan. Katanya kerajaan dapat menjimatkan 13 juta ringgit menerusi pembubaran JKOM. Pada 2020, kerajaan diterajui Perikatan Nasional membuat penjenamaan semula Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa dan dikenali sebagai JKOM dengan peranan serta fungsi berbeza. JKOM bermatlamat mewujudkan komunikasi dua hala antara kerajaan dan rakyat dengan menyalurkan maklumat tepat, sahih serta bijaksana. Kerajaan telah membelanjakan 700 juta ringgit sejak 2020 hingga 2022 untuk promosi, iklan dan publicity untuk kerajaan. Berkongsi angka itu di Dewan Rakyat pada Selasa, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan lebih 500 juta ringgit dibelanjakan semasa Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Menurutnya selebihnya dibelanjakan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, namun beliau tidak membelanjakan sepenuhnya peruntukan itu. Katanya Ismail Sabri tidak belanja setinggi itu kerana ada lebihan. Sebab itu pada 2023, saya tidak ada apa-apa peruntukan selain meneruskan kontrak yang dibuat semasa Jadi 700 juta ringgit atau lebih kurang pada peringkat awal 300 juta setahun. Itu saya melanggar peraturan dan tata kelola dan keterlaluan. Oleh itu saya telah mengarahkan perbelanjaan mulai tahun depan. Kerana tahun ini saya hanya mengambil kontrak sedia ada menerusi kontrak dipersetujui oleh bermakna tahun 2023 tiada peruntukan. Untuk 2024, saya telah mengarahkan Kementerian Kewangan tidak meluluskan lebih daripada 100 juta ringgit. Tegas Anwar beliau berpendapat, kerajaan tidak harus dibebankan dengan iklan dan publiciti tambahan untuk Perdana Menteri kerana ia boleh dilakukan menerusi program turun padang dan menerangkan isu dalam media masa. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat bagi menjawab persoalan Perabakaran Pakatan Harapan Batu berkaitan perbelanjaan promosi, iklan dan publiciti kerajaan dari tahun 2020 hingga 2022. Datuk Rosul Wahid, Perikatan Nasional Hulu Terengganu, kemudian bangkit bertanya berapakah jumlah peruntukan bagi poster melibatkan Perdana Menteri Anwar. Menurutnya, beliau pergi ke Kuala Selangor dan dakwanya sepanjang jalan malah setiap 1 kilometer ada poster Perdana Menteri. Katanya, saya lihat di tepi jalan, saya pergi ke Kuala Selangor, boleh dikatakan sepanjang jalan setiap 1 kilometer ada gambar Perdana Menteri. Berapakah belanja untuk hal tersebut? Anwar kemudian menjawab, seperti mana saya sebut, billboard yang ada itu adalah dalam perjanjian pada tahun 2022 dengan Saya tidak ada perjanjian baru. Perjanjian itu adalah untuk promosi sama ada Perdana Menteri. Iklan dan program itu diteruskan berdasarkan perjanjian pada 2022. Kerana pada 2023 tidak ada perjanjian peruntukan baru. Itu harus jelas, billboard itu hanya menggantikan apa yang telah ditandatangani foto dengan foto tambun, itu sahaja. Angkatan Muda Keadilan bercadang menubuhkan unit khas bagi membantu memantau sebarang isu agama, raja dan kaum 3R dalam media sosial. Ketuanya Adam Adli Abdul Halim berkata, ia adalah antara cadangan dikemukakan ketika konvensyen AMK dan akan diteliti bagi menentukan kaedah pelaksanaannya. Katanya kalau ada orang menggunakan media sosial untuk membuat tomahan serta dakwaan berkait isu perkauman, biarlah ada naratif balas dan ia antara perkara yang boleh dibuat unit itu. Seterusnya beliau berkata, AMK turut menyediakan latihan berkala kepada ahli baru memantapkan pemahaman berkaitan prinsip dan idealisme parti. Katanya ini supaya sesiapa yang masuk sebagai ahli PKR memahami dan tahu prinsip parti serta boleh menerangkan dengan lebih baik kepada masyarakat di luar sana. Setakat ini beliau memaklumkan AMK mempunyai 228,000 ahli di seluruh negara dengan didahului Selangor yang mempunyai 70,000 ahli, manakala Perak pula 14,000 ahli. Penyokong Datuk Seri Najib Tun Razak atau dikenali sebagai Bosco meletakkan harapan agar bekas Perdana Menteri itu dan Tan Sri Muhyiddin Yassin membuka lebaran baru dan bergerak bersama demi negara serta rakyat. Presiden Pertubuhan Jalinan Perpaduan Negara Malaysia, Syed Muhammad Imran Syed Abdul Aziz berpandangan Malaysia akan lebih hebat jika dua bekas pemimpin nombor satu negara itu bersatu ketika rakyat sedang berdepan masalah ekonomi dan kos sara hidup. Beliau menyuarakan perkara itu selepas Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional mendoakan kesembuhan Najib yang kini sedang dirawat di Hospital Kuala Lumpur akibat COVID-19. Katanya negara akan menjadi lebih hebat jika dua figura ini berkabut. Saya yakin harga barang keperluan asas akan naik lebih tinggi apabila minyak diesel ditarik subsidi dan juga perkhidmatan SST naik 8%.
Beliau berkata sudah 7 tahun penyokong Tegah Najib menanti saat tersebut dan akhirnya ia terlerai selepas Muhyiddin secara terbuka mendoakan Najib. Dalam pada itu, Ketua Cawangan UMNO Kampung Melayu Batas, Batu Kes Selatan itu yakin UMNO akan kembali kukuh selain Najib berada semula di arena politik tanah air sekiranya bersama dengan PN. Katanya kita tunggu pada pilihan raya umum akan datang, tetapi momentum harus kita mainkan. Perikatan Nasional mendakwa majoriti rakyat mahu mereka mengambil alih tampuk pentadbiran Putrajaya. Merujuk sentimen itu berdasarkan suara di media sosial. Setiausaha Agung Perikatan Nasional Hamzah Zainuddin berkata, orang ramai menyuarakan pendapat mereka di media sosial dengan mendakwa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim gagal menyelesaikan isu berkepentingan rakyat. Katanya kami tidak fikir nak ambil alih kerajaan atau tidak, tetapi dalam media sosial rakyat kata bila nak ambil alih, itu yang kita baca. Sebab itu kita bagi cadangan melalui perbahasan Belanjawan 2024 untuk buktikan kerajaan sekarang tak buat sesuatu untuk kepentingan rakyat. Hamzah yang juga ahli Parlimen Larut turut mendakwa kerajaan kini dalam keadaan celaru kerana ada percanggahan antara satu sama lain mengambil contoh penganjuran Minggu Solidariti Palestin di sekolah. Katanya, Perdana Menteri kata dah bincang dan Kabinet setuju, tetapi kita lihat yang bantah termasuk mereka bersetuju dalam Kabinet. Tiba-tiba mereka bangkang di luar. Ada PKR, DAP yang membangkang apa yang telah dipersetujui. Sebelum ini, 12 ahli Parlimen dan adun PKR menggesa Kementerian Pendidikan mengkaji semula keputusan menganjurkan Minggu Solidariti Palestin di sekolah bermula 29 Oktober hingga 3 November. Setiausaha Agung DAP, Lok Siew Fook pula meminta KPM mengambil tindakan tata tertib terhadap penganjur kerana mempamerkan unsur kekerasan dan bersenjata di sekolah berkaitan penganjuran program itu. Mengulas lanjut, Hamzah berkata, kegagalan pentadbiran kerajaan termasuk membabitkan kesilapan Anwar dalam membentangkan Belanjawan 2024 berhubung hasil berkurangan 4 bilion ringgit sehingga terpaksa membuat ralat. Bagaimanapun katanya ralat dibuat termasuk menerusi surat bertarikh 17 Oktober iaitu sehari selepas beliau mendedahkannya membuktikan kerajaan tidak teliti dalam membuat perancangan. Katanya lebih malang kami tidak diberi peluang di Dewan Rakyat untuk membangkitkannya dan meminta penjelasan lanjut. Perikatan Nasional tidak akan meneruskan rundingan dengan wakil kerajaan mengenai peruntukan sama rata ahli Parlimen Pembangkang. Ketua Whip Perikatan Nasional Taqiyuddin Hasan menjelaskan rundingan diketuai Timbalan Perdana Menteri Fadilah Yusof meminta pembangkang menulis surat kepada kerajaan dengan menyatakan jaminan tertentu. Bagaimanapun ahli Parlimen Kota Baru itu tidak menjelaskan jaminan atau aku janji diminta oleh pemerintah. Katanya dulu masa Ismail Sabri Yaakob PM9, kerajaan yang tawar kepada pembangkang untuk menandatangani memorandum kesefahaman. Kali ini kenapa kita pula kena hantar surat dan memberi aku janji tertentu? Sebab itu terhentinya, kita tidak akan tulis apa-apa untuk dapatkan peruntukan ahli parlimen. Beliau turut mengulangi dakwaannya bahawa janji untuk memberikan peruntukan kepada wakil rakyat terkandung dalam manifesto Pakatan Harapan. Pada September lalu, Fadilah mendedahkan ahli Parlimen Pembangkang tidak menghantar surat permohonan peruntukan di sebalik perlawanan kerajaan. Sebelum ini, ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syahri mempersoalkan keperluan berunding dengan pemerintah untuk peruntukan sama rata. Beliau juga mahu pemerintah nyatakan apakah matlamat rundingan itu dan syaratnya di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, pemerhati politik menjangkakan fenomena ahli Parlimen Pembangkang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terus berlaku kecuali satu persefahaman dimeterai antara pemerintah dan PN. Pengarah Eksekutif Ilham Center, Hisamuddin Bakar percaya pemeteraian satu perjanjian kepercayaan dan perbekalan seperti ketika pentadbiran Ismail akan meredakan tekanan dalam kalangan ahli Parlimen PN. Pada 30 Oktober, ahli Parlimen Labuan, Suhaili Abdul Rahman mengikut jejak langkah ahli Parlimen Kuala Kangsar, Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid apabila menyatakan sokongan kepada Anwar pada 12 Oktober lalu selepas memikirkan rintihan pengundi mereka mengenai beban kos sehari hidup dan masalah setempat.